perlembagaan. Apakah perlembagaan? Ada tak orang PAS satu perlembagaan? Orang PAS boleh tak tunjukkan kepada saya, inilah perlembagaan Islam yang sebenar. Saya mohon supaya pimpinan PAS, supaya Hadi Awang keluarkan satu perlembagaan. Jangan sebut je, ini perlembagaan kafe, ini perlembagaan kafe. Okey, apa perlembagaan Islam? Lawan. Tetap lawan. Kenyataan Hadi Awang, tuan-tuan. Menarik kenyataan Hadi Awang ni. Berkenaan dengan kes Nick Allen. Cerita ni tak habis lagi, tapi saya baca je lah. Malam ni kot sepatutnya ada Saiful kan. Dia live. Saiful live malam ni. Dengan, ke malam tadi saya ingat. Alright. Hadi beri peringatan kepada umat Islam termasuk raja-raja. Abdul Hadi kekal tidak berganjak dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah. Dalam catatan terbaru, Presiden PAS itu mengulas pendiriannya dengan alasan peringatan semua kepada umat Islam bertujuan supaya mereka menjaga akidah masing-masing. So kita baca. Ketinggian Islam wajib dipertahankan. Kita menerima perlembagaan persekutuan yang telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Walaupun negara kita dikatakan sudah merdeka dan penjajah asing pula sudah pulang ke negara asal mereka, mereka meninggalkan warisan yang masih menjajah kita melalui perlembagaan yang dicipta oleh Sultan Jaririk tanpa melibatkan. Dia quote kat sini, saya sekadar memberi peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing. Bukanlah menghina, khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya, daripada kalangan para hakim dan peguam, termasuk ahli parlimen dan adun, bahkan raja-raja, supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandangkan ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia sahaja. Kan? Bahkan raja-raja. Saya tak tahulah apa kerja KDN sekarang ni kan. Terang-terang lah benda ni berlaku, tuan-tuan. Menteri KDN tolonglah ambil tindakan. Okey. Harap ada yang buat laporan polis. Ni 3R. Jelas. Ni macam ni, tuan-tuan. Saya nak bacakan artikel yang ditulis oleh, ataupun artikel yang ditulis oleh Hadi berkenaan dengan perkara ini. Pertama, dia menyentuh tentang akidah. Dia kata, akidah, tengoklah akidah kamu. Seolah-olah mempersoalkan undang-undang kanun jenayah PAS itu bersamaan dengan mempersoalkan akidah. Besar tu, tuan-tuan, tau. Besar implikasi tu. Mempersoalkan akidah, tuan-tuan. Maksudnya akidah tuan-tuan dan akidah saya yang mempersoalkan kanun jenayah PAS Kelantan itu boleh gugur kerana kita mempersoalkan, kerana kita membenarkan kanun jenayah itu dimansuhkan. Akidah ni. Tu kadang-kadang kan, saya tak faham bagaimana pemikiran seorang sokol tok guru tidak memahami perkara akidah, muamalah, munakahat, siasah, dia tak faham. Dia tak faham ke atau buat-buat tak faham, saya tak tahu. Saya keliru, tuan-tuan. Saya boleh nampak sudut pandang, saya faham sudut pandang dia, sebab dia datang daripada pemikiran gerakan Islam yang masih lagi terjumut, terpaku dan terkaku dengan pemikiran gerakan-gerakan Islam zaman-zaman kejatuhan Khalifah Islamiah. Dan juga ditambah pula dengan kefahaman Syiah bahawa pemerintahan imamah ini adalah akidah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah, kita tak memandang kepimpinan itu sebagai perkara akidah. Kita memandang kepimpinan itu sebagai perkara sebagaimana muamalah. Interaksi di antara muamalah ni maksudnya interaksi di antara manusia. Tetapi di dalam PAS, terutama Hadi, disebabkan dia pro kepada Syiah, mereka memegang pandangan Syiah bahawa imamah itu atau kepimpinan itu sebagai perkara akidah. Di sini kita berbeza pandangan besar. Dan di sini kita nampak kenapa mereka berpandangan the way mereka berpandangan. Kenapa mereka merasakan bahawa apa yang kita lakukan selama ini sebagai tidak benar. Dan kita faham kenapa PAS pergi menentang kita selama ini. Dan apa yang mereka jual? Yang mereka jual satu je, tuan-tuan, akidah.
Siapa yang lawan PAS, dia bersama dengan Islam. Siapa yang menentang PAS, bermakna dia menentang Islam. Itu yang dijual. Itu yang mereka jual selama ini. Walhal sebenarnya menentang PAS itu bukan menentang Islam. PAS adalah parti politik. Sama juga kita kata, bersamaan juga dengan perlembagaan. Sama juga dengan apa orang kata undang-undang. Undang-undang bukan akidah. Perlembagaan bukan akidah. Kita boleh, akidah ni tuan-tuan, kita tak boleh ubah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akidah kita. Kita tak boleh kata setelah 1400 tahun, bosanlah ada dua je, kita tambah lagi satu. Wa asyhadu anna apa-apa sambung. Tak boleh. Itu akidah. Akidah ni strict. Iman kita strict. Dia tak ada 50%, 99% tak ada. Dia 100%. Tetapi selain daripada akidah, muamalah umpamanya, kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza pandangan, kita boleh tambah, kita boleh kurang, kita boleh bahas, kita boleh kritik, kita boleh mansuh. Kerana kalau menentang jenayah PAS itu dianggap menentang akidah, adakah Hadi mengatakan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan itu sama dengan Tuhan? Sebab Tuhan kita tak boleh nak pertikaikan. Tapi manusia boleh kita pertikaikan. Benar kata Al-Quran, tuan-tuan. Bagaimana rahib kamu? Apa orang kata? Dia dalam Al-Quran menyentuh tentang bagaimana rahib-rahib ni apa orang kata, menjadi Tuhan. Kemudian ada sahabat bertanya, macam mana rahib itu menjadi Tuhan? Apabila mereka menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Benda tu haram, dia kata halal. Benda tu halal, dia kata haram. Itu yang mereka jadi Tuhan. Benda yang bukan akidah, dia kata jangan melawan. Sebab ini adalah akidah. Dia tak nak kita persoalkan ketidakcekapan penggubal undang-undang. Kalau benda tu akidah, tuan-tuan, kenapa manusia yang mengubahnya? Kenapa manusia menggubalnya? Itu persoalan kita. Dan saya baca kenyataan daripada Hadi ni, ulasan Hadi yang mencabar perlembagaan. Okey, saya baca ni, bukan ni. Undang-undang penjajah masih kekal walaupun dah merdeka. Hadi: walaupun telah mencapai kemerdekaan, negara Islam hilang integriti akibat menggagalkan undang-undang penjajah, kata Presiden PAS. Abdul Hadi berkata, para pejuang kemerdekaan satu ketika dahulu telah meletakkan batu asas dalam perlembagaan persekutuan di mana Islam sebagai agama persekutuan, manakala agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Namun semenjak itu dakwanya banyak pindahan undang-undang dibuat dengan meninggalkan syariat Islam. Dahulunya ada di kalangan para hakim yang bijaksana seperti Tun Saleh Abbas dan juga Tan Sri Harun Hashim dan juga lain-lain. Ada yang masih hidup seperti Tun Hamid, Tun Ahmad Fairuz yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menjaga dan mempertahankan syariat buat sementara waktu mengikut mafhum yang ada di dalam keimanan di hati mereka. Mereka tidak melayan tindakan yang menyingkirkan syariat Islam. So di sini dia kata Tun Hamid masih hidup lagi. Dia kata yang melaksanakan tak ada masalah. Tapi apa jawapan Tun Hamid, tuan-tuan? Ini adalah daripada ulasan daripada kalau saya baca kat bawah ni panjang, kalau tuan boleh baca sendiri. Tetapi ulasan tajuk ini adalah ulasan daripada Tun Hamid Muhammad, bekas Ketua Hakim Negara. Apa Tun Hamid tulis? Beliau mengatakan, kes Nick Elin, hakim putuskan berdasarkan perlembagaan. So, kalau kita tengok kat sini tadi, Hadi kata, ada yang masih hidup seperti Tun Hamid. Mereka menjaga syariah. Tun Hamid kata, tak ada masalah, betul lah. Keputusan mahkamah itu adalah betul. Jadi sekarang ini, hujah Hadi nak kononnya nak mempertahankan syariah dia tu, syariat dia tu, Tun Hamid sendiri mengatakan, tak, kau salah. Mahkamah betul. Ini tidak ada kena-mengena dengan akidah. Ini tidak ada kena-mengena dengan undang-undang Islam pun. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh ahli Dewan Undangan Negeri. Kemudian dia kata, undang-undang penjajah. Saya tertarik. Dan ini pun antara perkara yang dulu saya fikirkan juga. Dia kata, betul lah. Penjajah yang buat undang-undang. Tapi timbul satu persoalan. Adakah
semua perkara dan ilmu yang baik, yang okey, yang tak bercanggah dengan Islam. Sorry, saya ulang balik. Adakah semua perkara yang ditinggalkan oleh orang bukan Islam itu wajib ditolak? Saya tanya pada tuan-tuan, adakah semua perkara yang dibuat, dicipta, ditinggalkan oleh orang bukan Islam itu wajib kita tolak? Kalau wajib tolak tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh main handphone ni tau. Tuan-tuan tak boleh main TikTok. TikTok ni Cina punya. Cina ni banyak negara ateis tak percaya Tuhan. Tuan-tuan tak boleh main YouTube. Facebook. Facebook ni Mark Zuckerberg, Yahudi. Tuan-tuan tak boleh main YouTube. YouTube ni orang kafir punya. Twitter pun sama, Elon Musk, orang kafir. Kalau tuan-tuan beranggap demikian, bahawa apa yang ditinggalkan, yang dicipta, yang dibuat oleh orang kafir itu, orang bukan Islam itu sebagai perkara yang tertolak, tuan-tuan kena buang semua TV, telefon, teknologi, komputer, semua kena buang ni. Mikrofon, semua kena buang. Tertarik saya adalah, timbul satu persoalan. So, bukan, isunya bukan. Oh, tapi itu adalah perlembagaan. Perlembagaan ini perkara yang suci. Saya berkata, siapa kata perlembagaan itu perkara yang suci? Siapa yang cakap? Syiah je cakap, tuan-tuan. Orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, Nabi SAW tak pernah tinggalkan salah satu rukun iman kita adalah perlembagaan. Tak pernah. Tuan-tuan ingat tak rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada tak salah satu daripada 6 tu perlembagaan? Tetapi siapa yang ada menyentuh kepimpinan perlembagaan itu sebagai rukun iman? Syiah. Now, yang buat saya tertarik adalah, okey, dia kata, ini adalah perlembagaan penjajah. Ini adalah undang-undang penjajah. Soalan saya, katakanlah PAS menang 2/3. Saya tertarik. Saya berminatlah nak adakan forum ni dengan pimpinan PAS yang paling tinggi. Yang cokia-cokia ni saya tak berminat. Yang paling tinggi, mungkin lepas ni saya minta Sinar organize kot. Sinar saya tahu yang publisher, penerbit Sinar ni selalu dengar saya punya live. Saya minta kalau sekiranya perlembagaan yang ada di dalam negara kita ni perlembagaan penjajah dan wajib ditolak secara keseluruhannya, undang-undang ni wajib kita tolak secara keseluruhannya. Soalan saya kepada pemimpin PAS, katakanlah PAS menang 2/3 dan jadi kerajaan, apakah bentuk undang-undang dan perlembagaan yang mereka nak buat? Sebab saya akan persoalkan, kamu persoalkan undang-undang dan perlembagaan sekarang ini sebagai undang-undang penjajah. Apa beza undang-undang yang kamu buat? Tuan-tuan, perlembagaan kita daripada tahun 1957 bergabung dengan Sabah Sarawak 1963, kita dah melalui ratusan pindaan perlembagaan. Ratusan, tak tahulah, mungkin kalau yang kecil-kecil itu ribuan pindaan perlembagaan. Kalau dah berulang-berulang mungkin ribuan dah. So perlembagaan yang ada pada tahun 2024 ini, saya boleh kata intipati dia tak sama dah dengan spirit tahun 1957, 1957 yang Lord Reed semua buat dahulu. Dah tak banyak, tak sama. 63 itu pun dah banyak merubah dah. Itu sendiri pun dah banyak merubah. 63 Malaysian Agreement 1963, Malaysian Act 1963 dimasukkan dalam perlembagaan, itu pun dah banyak perubahan. Dah banyak mengubah perlembagaan kita. Nah, saya tertarik. Soalan saya, apakah bentuk perlembagaan? Apakah perlembagaan? Ada tak orang PAS satu perlembagaan? Orang PAS boleh tak tunjukkan kepada saya, inilah perlembagaan Islam yang sebenar? Saya mohon supaya pimpinan PAS, supaya Hadi Awang keluarkan satu perlembagaan. Jangan sebut je, ini perlembagaan kafir, ini perlembagaan kafir. Okey, apa perlembagaan Islam? Dia kata, kita kena letakkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai yang paling tinggi di dalam perlembagaan. Siapa suruh? Siapa suruh letak benda itu sebagai paling tinggi, therefore itu perlembagaan ini? Siapa kata? Dekat mana kamu jumpa? Dalil mana? Dalil mana yang mengatakan kalau letak Al-Quran dan Sunnah, Islamlah perlembagaan itu? Sebab tu saya kata, tuan-tuan, dia nak tolak perlembagaan kita sebagai kafir, penjajah. Apa perlembagaan kamu? Apa alternatif yang kamu boleh bawa? Sebab the moment kamu bawa alternatif kamu, saya boleh kata itu pun perlembagaan manusia. Walaupun kamu yang buat, tetapi itu perlembagaan manusia. Adakah bila kamu bawa perlembagaan itu tak boleh nak dibantah? Adakah perlembagaan itu tidak boleh nak dihalang? Adakah perlembagaan itu tidak boleh nak dipersoalkan?
Adakah kalau mempersoalkan perlembagaan itu sama macam kita mempersoalkan Al-Quran dan As-Sunnah? Sama tak? Ataupun sebenarnya itu hanya sekadar retorik kamu saja? Still undang-undang manusia. So, bila mereka memerintah nanti tuan-tuan, tertariklah saya nak kata kan. Apa undang-undang mereka nak pakai? Undang-undang apa yang mereka nak pakai kalau mereka memerintah? 33 bulan dia memerintah. RU 355 pergi ke mana? Perkasakan ke? Dah perkasa ke belum? Mahkamah Syariah 33 bulan. Oh, masa itu sibuk dengan COVID is. COVID tu bukan semua orang buat. Masa tu yang sibuk Khairi, Adham Baba, Perdana Menteri. Menteri Undang-Undang tak perlu sibuk dengan COVID. Dia boleh je perkasakan. Menteri Undang-Undang siapa 33 bulan tuan-tuan? Daripada mana? PAS. Taqiyuddin. So dia berretorik ni memang cantik, memang selesa, memang best. Retorik ni memang sedap tuan-tuan. Tapi pelaksanaan dia nanti akhirnya ke laut juga. Itu kan. Menarik sebenarnya kalau kita dan artikel Tuan Hamid tadi tu. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat website dekat satu blog tunhamid.me. Key Snake Island saya sudah kata 10 tahun dulu. Boleh baca dekat situ. Tuan-tuan boleh baca dekat artikel di dalam tersebut. Baik, saya tinggalkan saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan dengan peringatan dengan satu pesanan bahawa sebenarnya kita sekarang ni di-hijack, agama Islam kita di-hijack. Bahawa ni FBI ke, polis ke kata bahawa sokol maula yang kata ada keturunan Nabi tu rupanya skamer. Kita mudah sangat tertipu tuan-tuan. Kita ni orang Melayu, kita bukan orang Melayu je lah, manusia lah. Kita ni mudah sangat nak cari shortcut. Masuk syurga pun cari shortcut. Oh, sokong PAS confirm masuk syurga. Mati dalam mesyuarat PAS lebih baik daripada mati dalam sujud semayang. Oish. Confident kau tuan-tuan. Cari ilmu, belajar, keluar daripada kepompong. Jangan dengar satu pihak. Berbahas, berbincang, berwacana. InsyaAllah minda kita akan lebih terbuka.